akan cakap sahaja. Hopefully hari ni line tak putus-putus sangat. The previous meetings yang komplain putus-putus. So hopefully line ni okay. Sekejap okay, so kita boleh start. Hari ni kita nak cerita tentang cancer. Okay, so cancer ni kalau kita boleh tengok balik, minta maaf sangat tadi hari tu ada bawa carta Dr. Bernard Chandran tu dalam Bernard Johnson tu dekat dalam kereta. Lepas tu lupa nak bawa masuk. Tapi kalau Ina ada, tolong boleh share screen kan sekejap tak carta Dr. Bernard Johnson tu. Sebenarnya cancer ialah, hari ni kita nak cerita health sharing on cancer ya. So cancer ialah daripada dalam 4 peringkat daripada carta Dr. Bernard Johnson. I akan share nanti dalam WhatsApp group untuk peringatan dan untuk rujukan. Kanser sebenarnya terletak pada carta yang keempat. Okey, maksudnya pada peringkat yang keempat. Keempat tu ialah selain daripada kanser, ada tumor dekat situ, ada arthritis kalau tak silap pun memang dekat the 4th stage dekat dalam Dr. Bernard Johnson. So dalam carta Dr. Bernard Johnson tu kalau kita ingat, okay, stage yang keempat tu ialah stage yang penghujung penyakit, okay, dan in order untuk kita nak recover, kita nak heal semula mengikut kaedah health, pakai guna kaedah health nutritionist ke, menggunakan kaedah alternatif yang bertentangan dengan rawatan barat, mesti kena melalui. Okay, thank you very much. Ina tengah share. Alright, Ina tengah share carta Dr. Bernard Johnson ni. So kalau kita tengok ya, stage yang pertama ialah macam kelahiran manusia secara fitrahnya lah keadaan badan kita. Tapi oleh kerana pemakanan dan lifestyle kita, badan kita makin lama dan juga as we age. Okay, as we age memang makin lama badan kita akan orang kata used lah, badan kita used. So nak kata badan kita secantik waktu lahir memang mustahil. Tapi sepatutnya as we age dia akan jadi, we could age gracefully sepatutnya. Tapi kebanyakan daripada kita sakit dulu sebelum tua. Okay, bermaksud sebab pemakanan dan lifestyle sebagainya kita develop penyakit-penyakit. Okay, seperti daripada first stage boleh jadi ke sinus. Daripada sinus tu sebenarnya dah start develop penyakit and then boleh melarat jadi pneumonia, jadi asma, dan lama-lama dia boleh melarat jadi tumor, arthritis, kalau tulis kat sini gangrene dan cancer dan sebagainya. Okay, so dalam rawatan doktor tak ada ubat untuk merawat apa-apa penyakit pun sebenarnya. Okay, ini memang doktor sendiri cakap. Kalau darah tinggi, ada ubat untuk kawal you punya tekanan darah. Kencing manis ada sesuatu yang diberi nama insulin untuk bantu kawal gula tu. Tapi dia tak merawat. Okay, biasanya kalau kita just ambil ubat doktor dan kalau kita tak ubah lifestyle kita. Okay, kalau kita tak ubah lifestyle kita, kita hanya harapkan ubat doktor sahaja, memang lama-kelamaan ubat tu akan bertambah dan keadaan badan kita pun akan lama-lama jadi lagi teruk. Okay, tapi dengan kaedah alternatif, kita memang yakin yang badan kita boleh baik pulih melalui reversal punya flow, reversal healing crisis, reversal healing chart lah kan. Mengikut carta ni, kalau kita develop penyakit daripada kiri ke kanan, untuk kita nak kembali pulih pun perlu melalui path yang sama daripada kanan ke kiri. Sebab tu kita akan melalui biasanya orang yang dah sakit macam-macam, mana-mana stage penyakit pun, kalau kita nak start baik pulih badan kita, kita akan lalui balik penyakit-penyakit lama yang dulu dah pernah kena, dah lama tak kena, sekali kena balik. Atau ada lalui penyakit yang kita tak pernah tahu pun kita ada sakit tu, tapi melalui healing crisis punya proses, mungkin akan digodak-godak bahagian-bahagian badan kita yang bermasalah. Okay, so itu adalah in general macam mana kita faham
tentang kaedah baik pulih dengan cara alternatif. So kanser ni ialah apa kalau definisi kanser kan? Kanser ni sebenarnya ialah jenis asal usul dia adalah daripada sel badan kita sendiri. Okay, dia sebenarnya kalau nak kata untuk pengetahuan semua, saya bukan doktor, saya bukan belajar bio dan sebagainya, tapi ini mengikut pemahaman kita lah sama kita belajar kat sini. Kanser ni asal usul daripada satu kanser kita, satu sel kita yang sedikit cacat atau abnormal. Kalau kita punya sistem pertahanan berada dalam keadaan baik, okay, sistem pertahanan ni adalah antara 6 sistem yang ada dalam badan, 6 main sistem yang ada dalam badan kita. Dan sistem pertahanan ni fungsi dia macam-macam. Salah satu daripadanya ialah melawan, selain daripada melawan virus yang masuk, okay, apa-apa jua jenis virus sebenarnya sistem pertahanan kita boleh lawan. Dan juga untuk detect apa-apa abnormality dekat dalam badan, apa-apa yang tak kena, apa-apa benda asing, apa-apa yang pelik-pelik dalam badan, sepatutnya sistem pertahanan kita boleh identify. Dan selepas sistem pertahanan kita boleh identify, adalah layers of self-defense sebenarnya. Ada layers of immune defense dalam badan kita. Ada sel T, sel B, phagocyte dan sebagainya. So lepas dah identify, sepatutnya kita punya dalam askar-askar dalam sistem pertahanan kita dapat kepungkan dulu sel tu, kan ada fasa-fasanya. Kepungkan dulu sel tu supaya tak merebak. Okay, dan juga bila dah kepungkan, singkirkan daripada badan. Okay, secara ringkasnya macam itulah cara mudahnya nak faham. Tapi apa yang berlaku, kenapa ada orang-orang yang kena di diagnose mengalami barah atau kanser ni, sebabnya sistem imun dia ada kacau sikit. Okay. Sebagai contoh, sel kanser yang sedikit cacat tu, sel kanser ialah sel yang sedikit cacat, sepatutnya dikenal pasti oleh kita punya imun sistem dan sepatutnya dikepung supaya tak merebak. Tapi kalau sistem pertahanan kita bukan dalam keadaan baik, dia tak perasan itu. Dia tengok, oh ni sel ni macam okey kot, ni sel baik kot, biarkan saja. So sel pun merebak dan regenerate. Sel ni boleh regenerate ya, macam sel rambut kita boleh tumbuh lama-lama, tumbuh panjang rambut kita. Kuku pun lama-lama tumbuh kuku. Kulit pun setiap beberapa hari kulit kita akan bersalin kulit sebenarnya tanpa kita sedar, kan? Dan banyak lagi sel dalam badan kita. Okay, ada pada ketikanya kadang-kadang kita punya ada sel-sel yang dah mati dekat dalam badan kita, sebenarnya dia akan mati keluar daripada badan melalui banyak sistem perkumahan yang ada dan juga akan degenerate semula. So sel kanser yang daripada asalnya tu yang tak dapat dikenal pasti sebagai satu sel yang abnormal telah dibiarkan membiak. Okay, so sebab dia tu abnormal, dia tu adalah sel yang tak sihat lah sebenarnya. Sepatutnya dia tak berada dalam badan. Jadi bila dia dah besar, masa dia kecil dia tak jadi masalah. Bila dia dah besar, dia akan jadi sesuatu yang mengganggu. Seperti ada yang dia dalam bentuk ketumbuhan kan. So dia boleh mengganggu dengan menghimpit beberapa organ kita, menghimpit beberapa kelenjar kita, menghimpit sana, himpit sini, dan boleh menyebabkan kita sakit. Dan juga bila dah himpit beberapa kawasan-kawasan dalam badan, dia boleh mengganggu perjalanan darah. Okay, ada yang sebelum ni kita pernah dengar kes yang tumor dia sebenarnya mengganggu menghimpit beberapa kelenjar dia yang sepatutnya membuatkan dia boleh hamil, tapi sebab kanser tersebut dan later on baru perasan rupanya dia tak boleh conceive tu bukan masalah dia tak subur ke dan sebagainya, tapi sebab ada ketumbuhan dekat situ yang menghimpit dia punya bahagian dekat situ lah. Okay, so itulah dia, kanser ni adalah sesuatu yang sepatutnya tak ada dalam badan dan dia sebenarnya berasal daripada sel dalam badan kita. Okay, maksudnya dia bukan virus daripada luar ke apa, bukan Okay, kanser ni ada beberapa tahap
yang biasa kita dengar. Okay, ada 5 tahap, tak silap. Mana tadi? Sebelum tu ada beberapa jenis kanser lah. Okay. Beberapa jenis kanser yang kita pernah dengar ialah karsinoma. Karsinoma ni biasanya dia bermula daripada kulit. Okay. Kulit dan payudara pun boleh, juga beberapa bahagian kelenjar. Okay. Seterusnya ada sarkoma cancer. 5 major type of cancer: karsinoma, sarkoma, melanoma, limfoma dan leukemia. Leukemia ni sebenarnya adalah kanser yang melibatkan sel darah. Okay. Dulu saya pun tak tahu, saya ingat leukemia ni bukan kanser, tapi dia sebenarnya adalah kanser darah lah sebenarnya. Dia adalah kanser dalam darah. Okay. Maksudnya adalah sel darah yang cacat lah kita panggil, dan dia merebak. Okay. Dan dia seperti dia macam makan lah kita punya sel darah merah, macam itulah lebih kurang. Okay. Yang itulah kesannya kalau ada sel yang tak sepatutnya dekat dalam badan. Selain tu limfoma cancer adalah kanser yang berkaitan dengan lymph node. Lymph node ni apa bahasa Melayu? Rasa dah. Okay. Kanser ni selalu dicakap dalam stages, peringkat. Okay. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. So biasanya apa maksud noda limfa? Yelah, lymph node tu noda limfa bahasa Melayu dia. Okay. Okay. Kanser selalu disebut dalam stage. Stage ni maksudnya menggambarkan peringkat lah, how serious tahap stage tersebut. Macam katakanlah kalau demam denggi, dia ada stage denggi biasa, dia ada stage denggi berdarah kan. So kanser pun macam tu, dia ada stage dia. So stage 1 bermaksud kanser sel tu hanyalah kecil dan pada satu kawasan sahaja. Stage 2 dan stage 3 bermaksud kanser tu dah membesar dan dah mula merebak ke nearby tissues. Okay, nearby area. Stage 1 dia duduk dekat satu area saja. Stage 2 and 3 sebenarnya dia dah start merebak dan dia dah kacau sikit area kat luar. Kalau stage 4 biasanya dia dah spread ke beberapa tempat di kawasan badan kita. Tapi I just nak share dekat sini sikit. Okay, pemahaman orang tentang kanser. Of course, benda ni macam mana kita nak tahu pasal kanser ni? Kita kena study sendiri kan. Kita jarang ada pengetahuan tentang info kanser ni dekat sekolah dulu ke tak ada. Dekat media pun jarang lah kita nak cerita pasal, jarang kita nak dengar pasal masalah kanser ni. So selalunya sebelum saya kenal dengan Chuang Ho, sebelum saya belajar dekat sini, biasanya yang kita tahu rawatan untuk kanser ialah kemoterapi, kan? Kemoterapi dan radioterapi. Itu sahaja rawatan yang kita biasa dengar. Dan sakit kanser pun macam kebanyakan daripada orang takut sangat dengan kanser ni sebab bila kita tengok result orang yang menjalani radioterapi dan kemoterapi tu sangat-sangat dahsyat biasanya dia punya kesan. Okay, kalau kita baca-baca buku-buku tentang cancer survivors, okay, dekat dalam negara ke dekat luar negara ke, I pernah baca satu ni, cancer survivor ni kata no one should experience the pain menjalani rawatan kanser. Ramai yang kata rawatan kanser tu sebenarnya lebih menyakitkan daripada sakit kanser tersebut. Okay, dan ayah ada juga kenal pesakit kanser yang sekarang ni dah stage 4 katanya, tapi dia tak go through chemo dan radioterapi.
dia hanya jaga pemakanannya. Katanya ya memang sekali-sekala memang dia sakit, okay, sebab dah stage 4 kan sakit, okay. Tapi dia kata compare dengan kawan-kawan kanser lain yang buat kemo dan radioterapi, dia kata dia lebih rela, tak menjalani kemo dengan radioterapi tu sebab ramai daripada kita takut dengan kanser sebab itulah. Kalau yang sebelum ni kita pernah tengok rambut gugur kan, I pernah arwah kawan kita orang pernah juga kanser selama kalau tak silap 7 tahun dia since dia diagnose cancer. Dan antara kesan sampingan lepas dia dah jalani kemoterapi masa tu, ada masa tu dia kata 2 bulan dia tak bercakap langsung dengan mak dia. Tak bercakap langsung dengan mak dia yang jaga dia kan. Dia kata 2 bulan tak bercakap langsung. Hallucination ni tak payah cakap lah, macam-macam. Pernah kita jumpa dia lepas dia dah okey sikit, okay, dekat tangan dia, tangan kita kan ada bulu roma kan. Bulu roma tu ternampak jatuh melekat. Macam kita bulu roma kita nampak macam okey lah, tak tahu lah korang mungkin tak ada bulu tangan yang banyak bulu kan. Okay, bulu dia nampak macam melekat, macam mati macam tu je. Okay, so macam kita tahu kemoterapi dengan radioterapi tu sangat-sangat bagus untuk mematikan sel kanser dengan cepat sebab sel kanser ni kalau dia merebak, dia boleh merebak dengan cepat sebenarnya kan. Tapi dalam pada yang sama, sebab dia tu adalah chemical yang ada satu tujuan saja, iaitu mematikan sel. So dia tak tahu sel tu sel kanser ke, sel apa ke, dia akan matikan juga sel-sel dalam badan kita. Okay, itu yang menyebabkan side effect sangat-sangat teruk. Suka sharekan dekat sini, benda ni pun pernah di-sharekan dalam kita punya seminar. Pernah satu, I tak pernah tengok depan mata orang yang menjalani kemoterapi, tapi katanya ubat dia sangat-sangat panas. Okay, ubat dia sangat-sangat panas. Ada satu kisah ni, husband dia tengah buat kemoterapi, masukkan ubat kat dalam tangan dan si isteri ni macam kesian lah sebab dia tahu ubat tu panas, dia letak macam towel lembap. Okay, mungkin orang-orang lama pernah dengar cerita ni lah, letak towel lembap pada tangan suami. Bukan nak takut-takutkan, just nak kena bagi tahu lah sebab I pun tahu cerita ni. Okay, dan after a while bila dia nak ganti towel tu kan, dia ingat towel tu nak sejukkan lah sebab ubat tu panas, dan bila dia angkat towel tu slowly, tertarik sekali dengan kulit dia. Okay, menunjukkan sebenarnya ubat tu sangat-sangat panas sebenarnya. Sebab itulah ada juga kes yang masa tengah menjalani kemoterapi ni, semua kisah benar. Okay, jalani kemoterapi dia tak nak cakap dengan husband dia, tak nak cakap dengan anak-anak. Ada yang kata tak sanggup nak go through another cycle. Ada yang macam tu. Okay, so tapi tak semua orang mengalaminya. Tapi kebanyakan macam itulah. Just nak bagi tahu yang sebenarnya kemoterapi, radioterapi itu adalah salah satu ikhtiar, tapi bukan satu-satunya ikhtiar untuk rawatan kanser. Dan kalau kita punya kanser dah memang stage 4, stage 5, kadang-kadang kita memang galakkan untuk buat radio dan kemo sambil makan produk kita. Okay, sambil makan produk kita sebab kemo tu sangat-sangat bagus untuk matikan sel kanser dengan cepat, dan at the same time kita punya produk Lindsay, Pulen, set produk dan sebagainya insyaAllah dapat bantu untuk protect sel-sel yang masih sihat. So that's how it helps. That's how our products helps. Orang-orang yang menjalani kemo dengan radioterapi ni, kebanyakan diorang akan kata bila ambil produk sekali dengan buat kemo memang tak terasa sangat side effects. Memang boleh go through macam biasa. Ada yang buat dialisis sambil makan produk, lepas dialisis tu boleh macam jalan-jalan macam biasa. Kebanyakan orang kalau buat dialisis kadang 2-3 hari demam, 2-3 hari tak boleh bangun sebagainya. Tapi kalau orang tanya kenapa orang makan Lindsay sambil buat kemo macam tak rasa sangat dia punya side effects, gugur rambut semua memang tak ada, sebab
produk kita kalau dia ambil dengan dos yang betul memang boleh bantu untuk protect sel-sel yang sihat. At the same time sebenarnya dia memang boleh bunuh sel kanser juga, dan at the same time dapat bantu kurangkan the side effects from the ubat. Okay, sebab kemo dengan radioterapi tu sangat-sangat kuat sebenarnya. Okay, biasanya apakah simptom-simptom kanser? Ramai orang yang kata yang pernah kena kanser kan, dia kata tak sangka, tak pernah sakit pun sebelum ni, tak pernah makan ubat kan sebelum ni. Ada yang kata biasalah dah sakit sikit-sikit tu biasalah selama ni, tapi tak sangka tiba-tiba dapat kanser. So memang kanser ni adalah, ataupun apa-apa penyakit pun, pesakit kanser ada kena ambil ubat tak selain video dan kemo? Yang I tahu satu kes yang baru-baru ni ialah doktor sarankan untuk remove terus dia punya sel kanser, sebab sel kanser dia macam seketul je macam tu, macam mudah untuk di-removekan. Tapi bila dah remove, doktor hanya bagi doktor bagi ubat macam kemo sebenarnya. Sebenarnya it's kemo lah, dia macam doktor tu tak bagi tahu dia, bila dah balik tu baru dia perasan it's kemo. Tapi satu kali macam tu saja sebab dia doktor kata dia punya kanser. Dia sama ada, yang I tahu rawatan untuk kanser ialah sama ada you remove the kanser terus ataupun you matikan sel kanser tu. Tapi kat sini anak sebenarnya terlupa, sel kanser ni sebab dia sel yang boleh beranak pinak, sebenarnya dia ikut keadaan badan kita. Okay, kalau kita ni muda, masih sihat, okay, sebab orang sihat pun ada kena kanser ada orang kata I jaga makan aktif kan, aktif bersukan sebagainya, tapi kena kanser sebab mungkin ada lagi satu atau dua bad habit yang dia buat on top of dia jaga pemakanan, dia bersenam, tapi kadang-kadang biasanya dia ada satu atau dua bad habit yang dia buat. Contohnya dia merokok ke, ataupun dia ni terdedah pada bahan-bahan kimia di tempat kerja. Okay, contoh-contoh macam tu yang boleh menyebabkan. So kalau badan kita sihat, kita muda lagi, kita punya sel kita kebanyakannya sihat, so kalau kita ada sel kanser yang aktif, sel kanser tu boleh merebat dengan cepat. Okay, boleh merebat dengan cepat. Dan kalau biasanya untuk warga yang dah berusia sikit, kalau dia diagnose kanser, okay, sebenarnya as we age kan, lama-lama umur kita dah macam slow sikit kan, jalan pun dah tak seaktif dulu kan. So sebenarnya sel kanser pun dia agak slow juga. Okay, so it's kind of a good thing juga kalau detect kanser di usia yang dah usia lewat usia. Tapi if it's still active, dia memang masih boleh grow, kita masih perlu rawat. Tapi dia memang tak se-agresif untuk orang yang muda-muda. Okay, so it's a good thing juga. Dan satu lagi tadi, apa soalan tadi? Pasal ubat. Ya, ubat tu yang I tahu adalah sama ada you remove the cancer ataupun you matikan sel dekat situ. Dan lagi satu ialah orang yang of course lah, kalau ni mengikut, ni juga adalah based on true story juga, dan juga untuk pemahaman kita lah, kebanyakan daripada kita ingat, katalah kita ada kanser di satu organ, contohnya dekat pancreas ke kan. Sekejap masuk. Okay. Katakanlah ada kanser di sesuatu organ, contohnya di pancreas. Ataupun I suka kaitkan dekat rahim lah, sebab cerita ni I tahu. Okay. So kalau kita ada sesuatu di rahim, and then doktor kata, okay lah, you dah usia katakanlah 50 ke atas, kanser tu kat dalam rahim, and then rahim ni pun dah macam dah tak ada function lah sekarang ni kan, you dah menopause dan sebagainya. Kadang doktor cakap macam ni, baik kita remove saja. Okay. Dan kita pun ingat macam, okay kalau kita remove saja, settle lah masalah, sebab masalah tu ada kat dalam rahim, dan kalau kita remove rahim,
secara logik ni macam settle lah masalah tu kan. Okey, tapi semua benda kat dalam badan kita ni telah diciptakan ada fungsi dia sebenarnya. Walaupun kita dah berusia ke, kita dah tak boleh nak beranak lagi ke, ada fungsi dia insyaAllah. Okey, rahim ni fungsi dia bukan untuk kita beranak saja. Ada macam-macam lagi fungsi lain. Dan ini kisah benar juga. Okey, bila dah remove rahim tu sebenarnya tak selesai rupanya. Rupa-rupanya tak selesai pun. Okey, yang sakit dulu masih sakit. Dan sekarang dia dah sakit dekat tempat lain. Okay, sebab macam saya cakap tadi, sel kanser adalah berasal daripada sel. Okay, sel dalam badan kita, dia boleh terjadi kat mana-mana. Dan kenapa dia terjadi? Ialah sebab kita punya immune system lemah. Immune system kita tak dapat nak detect ada sesuatu satu sel yang tak elok. Okay? So dengan meremovekan satu organ yang dah infected tu, sebenarnya masalah sebenar ialah immune system kita. Immune system kita lemah yang tak dapat nak detect sel yang cacat tadi kan. So sel cacat tu boleh terjadi kat mana-mana tempat lain sebenarnya. Okay, sebab tu kita akan dengarlah nanti after dah remove tu, nanti sekarang dah ada cancer dekat organ lain pula. Ni benda yang biasa kita dengar. Especially kalau dah lepas dah remove, lepas buat surgery, masih tak nak tukar lifestyle, masih tak nak jaga pemakanan. Sebab sebenarnya kalau kita tukar kita punya lifestyle dan pemakanan sepenuhnya, okay, totally tukar, dan apa yang penyakit yang kita cipta selama ni adalah daripada lifestyle yang kita dah amalkan sebelum ni. Okay. Orang akan cakap selama ni makan tak ada apa-apa, kenapa sekarang ni pula doktor kata kanser? Sebenarnya selama ni itulah yang menjadikan penyakit kita sekarang. So kalau kita nak totally berubah, kita memang kena totally ubah all the bad habits lah, bad lifestyle, cara pemakanan yang tak elok semua memang kena ubah betul-betul. Dan kalau kita ubah betul-betul, insya-Allah memang badan kita boleh baik semula. Dan juga tadi saya cakap pasal kenapa saya suka share pasal kalau kes buang rahim ni sebab ada yang kata lepas dah buang rahim tu dia rasa lain, dia rasa macam bad tempered sikit, dia rasa macam dia masih ada rasa sakit-sakit dekat situ kan, kat bawah tu, dan lagilah macam rasa tak sedap badan tapi tak tahu kat mana. Pernah tak rasa macam tu? Tak sedap badan tapi tak tahu kat mana lah, doktor check semua okey tapi dia rasa tak sedap. Okay, dan sebenarnya rahim tu ada banyak fungsi termasuk dia nak merembeskan hormon. Okay, dia nak merembeskan hormon untuk kita lah, orang perempuan. Dan biasanya kalau dah dibuang rahimnya, doktor akan bagi ubat untuk menggantikan hormon yang tak dapat diproduce oleh badan tadi. Okay, sebab kita dah buang rahim tu yang patutnya produce hormon, certain kind of hormon, tapi sebab rahim tu dah tak ada, doktor akan bagi ubat untuk menggantikan hormon yang tak dapat diproduce. So macam Aunty Nina mention sebelum ni, it's overlapping drugs in order to cover benda yang rawatan yang kita dah buat, doktor dah buat, dia tambah lagi drugs yang kita makan. Dan hormon yang kita kena makan tu adalah hormon sintetik yang bukan natural, bukan diproduce daripada badan kita sendiri. So of course ada side effects kat situ. Bila ada side effects, dia akan merosakkan kita punya organ-organ lain seperti buah pinggang, hati dan sebagainya. It's just a matter of time mana satu yang nak rosak dulu, dan lepas tu another treatment untuk kita nak makan ubat untuk gantikan itu dan ini. Okay, so faham tak betapa complicatednya kalau kita just nak terus settlekan satu masalah. Kita nak terus settlekan simptom tu. Tapi sebenarnya kalau kita betul-betul ambil masa, betul-betul ubah segalanya, kita perlu baik pulih sikit tapi insyaAllah dia punya end result dia lagi best. Okay, kita tak perlu nak buang apa-apa organ daripada badan kita, tak perlu nak go through the surgery, dan juga tak perlu nak melalui rawatan-rawatan yang menyakitkan. Ramai orang bila kita cerita pasal healing crisis kan, kalau kita makan produk kita Lindsay dan sebagainya, healing crisis tu adalah sesuatu yang tak best sebenarnya kan. Untuk kebanyakan orang lah, tak semua orang melalui benda-benda yang tak best tu.
macam I pernah share dulu, ada satu case cancer yang terminal sangat, yang doktor kata you ada 2 minggu saja untuk hidup, pergilah balik kan. 2 minggu saja hidup, maksudnya sangat-sangat teruk lah dia punya cancer tu. Dan dia dipertemukan dengan produk Shuangho, makan high dose, dan I tanya dia, masa dia ceritakan benda tu dah happen few years sebelum tu lah. So dia sangat-sangat sihat masa jumpa tu. I tanya dia apa healing crisis yang dia lalui. Sebab dia dah terminal dah. Doktor kata 2 minggu saja nak hidup masa tu. Dia kata awal-awal tu sebulan dia punya reaction was dia tidur je. Ui, okey lah tu kan. Tidur je sebulan kan. Orang Cina dia tak kisah kan. Kalau tidur je. Tapi itulah dia kata. Kadang-kadang kita takut sangat. Kita takut sangat healing crisis asal kita tak try pun. Kadang-kadang tak seteruk yang kita fikirkan. Especially kalau orang tu tak pernah makan ubat sebelum ni, tak pernah makan benda-benda tak elok sangat. So mungkin healing crisis dia sangat-sangat minima, and kalau dia ambil dos yang sangat-sangat tinggi pun, dos Lingzi yang sangat-sangat tinggi, kadang-kadang memang tak rasa sangat pun. So dia kata the first month tu dia memang banyak tidur, the second month baru dia start buang-buang pembuangan yang hitam kan, semua berak hitam, berlendir semua tu keluar. Tapi best ke tak best lepas tu? Best lah sangat. Alhamdulillah masa jumpa tu dia memang sangat-sangat sihat. In fact bila doktor check balik, biasalah doktor akan kata ni semua miracles, dan doktor kata dia bukan je dah tak ada sel kanser dalam badan dia, tapi dia dah badan dia dapat macam develop antibody yang boleh macam mencegah kanser. Maksud tu lah doktor yang cakap ni mengikut dia punya blood test punya result. Satu lagi apa nak cakap tadi pasal kanser tadi. Okay. Dan sebenarnya kalau kita cakap pasal nak tukar lifestyle, tukar pemakanan ni senang je kita cakap kan. Tapi baru-baru ni ada join satu group dekat Facebook. Facebook ni kan banyak group kan, ada group kencing manis lah, group apa. So I join satu group kencing manis ni. Just to understand, orang kencing manis ni dia selalu nak cari ubat yang macam mana. Sekarang ni banyak sangat ubat dekat internet kan, memang risau sebab banyak sangat suplemen yang dijual macam tak terkawal lah. Okay. So bila I kata nak ubah lifestyle ni, kita cakap memang senang. Kita cakap memang senang stop gula putih, stop tepung, stop nasi kan. Pada orang yang dah ada penyakit disebabkan pemakanan lah. I cakap disebabkan pemakanan yang memang tak terkawal, memang tak jaga sebelum ni. So dalam grup kencing manis ni, I perhatikan walaupun kita tahu, walaupun dia pun tahu rasanya yang dia memang kena ubah pemakanan, okay? Tapi kebanyakan daripada mereka lebih kepada nak cari alternatif. Nak cari alternatif untuk contoh I pernah tengok ada orang tu jual dekat dalam grup kencing manis tu, kalau tak silap macam some coklat untuk pesakit, coklat yang boleh dimakan oleh diabetes. Orang kencing manis boleh makan coklat ni. You faham tak? Kita kalau boleh nak elakkan processed food, kita nak stopkan segala-galanya, tapi dia kata tak tahulah tang mana yang sesuai dengan untuk kencing manis, tapi mereka lebih ke arah tu. Instead of makan the real sayur, they will cari apa macam tu lah, macam coklat yang boleh untuk kencing manis, kopi yang boleh untuk kencing manis, contohnya nugget ke apa-apa yang boleh untuk kencing manis. So sebenarnya still tak ubah pemakanan tu sebenarnya, faham tak? Dia tak ubah pun habit pemakanan, dia masih dalam kepala dia still nak benda-benda macam tu. So sebenarnya memang kalau kita nak ceritakan tentang ubah lifestyle, ubah pemakanan ni, kita kena betul-betul cakap dekat diorang kenapa sangat-sangat
penting untuk ubah lifestyle. Kenapa sangat-sangat penting untuk ubah cara pemakanan? Sebab especially untuk pesakit kanser, apa racun nombor satu? Okay, racun nombor satu ialah gula putih. Gula putih adalah favorite kepada cancer cells. Adalah makanan cancer cells ni. Okay? Kita bagi dia satu gula putih, cancer cells ni akan party. Akan suka sangat. So tak boleh. Kalau boleh stop terus gula lah untuk keselamatan kan. Stop terus gula. Ada yang kata ganti dengan stevia, which is okay, boleh lah juga kan. Boleh juga sebab agak susah lah kalau nak totally stop semua. Benda ni kita dah biasa makan bertahun-tahun kan. So slowly kena stop. Tapi yang memang immediately kena stop ialah gula putih. Apa-apa yang putih-putih, tepung putih, nasi putih. Tu semua kena stop immediately sebenarnya. Dan lagi satu ialah orang kata stres. Stres ni ialah kalau kita kata jangan stres, okay, relax kan, tengok pokok hijau, kita relax lah kononnya kan. Tapi ini pun adalah sesuatu yang I belajar juga. Kebanyakan orang, tak semua tapi kebanyakan yang mengidap kanser, kebanyakan dia bukan stres yang macam stresnya banyak kerja. Bukan stres yang macam tu tau. Stres yang suka berfikir. Kita nampak dia macam cool je kan, tapi dalam kepala dia memang berfikir setiap masa. Dia fikir tu macam dia akan ingat balik 2-3 minggu lepas punya cerita, dia boleh ingat sedetail-detailnya. Okay, dia ingat baju tu berapa tingkat kita lipat tu. Contohnya kan baju warna apa, lapisan pertama tu kita lipat baju warna apa, macam tu. So memang orang yang macam ni lah, orang yang stres diam-diam macam ni, yang biasanya sangat-sangat bahayalah untuk, especially kalau kita dah diagnosis dengan kanser. Sebaik-baiknya kita kena bantu, kalau kita sebagai penjaga, kita kena bantu supaya dia tak berfikir banyak sangat. Dia memang bukannya stres macam semak lah depan mata ni, bukan. Tapi dia memang suka complicate things. Ni I pernah jumpa dengan orang macam ni. Benda tu simple je, macam jom kita pergi kedai hujung sana tu nak. Tapi dia akan make it complicated. Kata, kalau nak pergi kedai hujung sana, sempat ke sekarang ni dah pukul berapa? Kalau kita jalan, dia macam tu, dia nak banyak sangat berfikir, faham tak? Benda yang sepatutnya tak perlu fikir tapi dia penatkan kepala dia. So bila stres yang macam ni memang akan menggalakkan lagi pertumbuhan sel kanser. Yes, overthinking. Sebab tu kebanyakannya, bukan semua tapi kebanyakannya mengikut statistik dan juga cases yang kita pernah jumpa sebelum ni, orang yang mengidap kanser ni dia sedikit OCD. OCD ni macam terlampau nak jadi perfectionist. Perfectionist, terlampau nak cermat, mesti kena susun cantik-cantik. Kalau dalam cerita, kalau kita pernah baca artikel lain, kadang-kadang mereka ni dalam toilet tu ada beberapa jenis sabun yang berbeza. Sabun lantai lain, sabun toilet lain, sabun ni lain. Kita senang, kita semua kita pakai APC je kan. Lantai toilet semua kita pakai APC. Tapi untuk orang yang masalah overthinking ni, masalah perfectionist, dia kena gunakan banyak-banyak benda. Nampak tak betapa dia overthink kan? Nak cuci toilet, satu toilet tu je tapi ada banyak-banyak sabun. Itu menunjukkan betapa dia ni lah nak jadi perfect sangat. Ada tu yang kalau susun barang tu mesti teratur, sangat-sangat teratur. Dan kalau ada orang usik sikit dia akan stres lah, dia tak suka lah, itulah dia nama. So biasanya orang-orang macam ni memang calon-calon lah, orang kata calon-calon untuk kanser. So kalau kita rasa kita adalah seorang perfectionist yang macam I sebutkan tadi, cuba relaxkan, chill. Kalau ada satu botol sabun dekat dalam toilet tu, biarkan, gunakan botol yang sama tu untuk cuci tingkap ke, cuci lantai ke, cuci toilet. InsyaAllah kita akan jadi lebih relax. Jangan cemas sangat. Jangan cemas. Some people dia memang cepat cemas. Dia memang, macam mana ni? Kan jalan tiba-tiba traffic light mati. Alamak, traffic light mati, macam mana ni? Tak boleh nak jalan kan? Ada orang yang memang macam tu. So
kita kena selalu dalam kepala kita kena ada plan B, plan C, plan D. Kalau plan A tak jalan, tak apa, relax. Ada plan B, betul ada relax. Plan C ada macam tu. Okay, ini adalah benda yang mudahlah untuk kita yang tak perfectionist sangat ni cakap kan. Tapi kalau kita berada di sebelah orang yang perfectionist macam ni, kita kena bantulah sebenarnya. Okay, bantu untuk bagi tahu dia relax. Okay, relax, jangan fikir sangat. Benda tu semua boleh settle. Okay, sebab pemikiran-pemikiran macam tu yang boleh menggalakkan lagi pembiakan sel kanser. Okay, saya nak cakap. Okay, so apa lagi tentang kanser yang ada siapa-siapa nak tanya tak? Dekat sini ada tulis satu artikel dia kata ada 7 tips untuk mencegah cancer prevention. Ada 7 tips. Okay, so jom kita tengok apa dia punya 7 tips tu. Tips yang pertama dia kata jangan merokok. Senanglah kan? InsyaAllah kita kat sini tak merokok. Okay, kenapa? Sebab merokok ni dia memang tobacco tu lah kan, dia memang boleh menggalakkan, dia boleh memakan oksigen dalam badan. Memakan oksigen dalam badan. Satu lagi adalah kalau kita punya badan kurang oksigen level drop, sel kanser pump. Okay, oksigen level drop, sel kanser akan naik dengan cepat. So, merokok adalah salah satu elemen yang boleh makan kita punya oksigen dalam badan. Okay, so salah satu tips saya tadi ialah first, ada 7 First ialah jangan merokok. Kedua ialah eat healthy diet. Healthy diet ni maksudnya makanlah fruits, vegetables. Sekarang ni susah fruits dan vegetables pun bukan semua kita boleh makan. Ada yang GMO tu, kalau orang dah sakit kronik, sebaik-baiknya kena organik betul. Okay, makanan-makanan fruit lah, vegetable semua organik betul. Tapi at least it's better than whatever processed food lah kan. So eat healthy diet maksudnya makan buah dan sayuran dengan banyak. Okay, jaga berat badan. Kalau overweight lebih mudah untuk dapat penyakit lah. Okay, underweight kan kurang nutrisi pula. So maintain a healthy weight. Jangan minum alkohol dan juga jangan makan processed food. Okay, kalau boleh kurangkan makan daging. Jangan makan daging. Okay, tips yang ketiga ialah be physically active. Buat semen. Okay, kalau kita dah berusia lanjut, janganlah pasal pula angkat berat dan sebagainya kan. Kita buat senaman yang bersesuaian dengan kita. Bersesuaian dengan usia kita dan bersesuaian dengan kudrat kita lah. Tapi kadang-kadang sekarang ni umur 50 kan, 60 pun macam dah tak larat lah, dah tua kan. Kalau kita dengar macam tu kan. Sebab saya dah jumpa orang yang umur 70-an tapi sangat-sangat aktif. Sangat-sangat aktif pergi sana pergi sini, drive dan sebagainya. Okay? So bila I dengar orang yang 50, 60 kata, saya ni dah tua, I susah sikit nak terima tu. Dan juga kita kena tahu juga badan kita ni, kalau kita dah start slowkan pergerakan, dia akan jadi lagi slow dan lagi jam. Dan bila kita dah, of course kita dah usia lanjut, kita punya pergerakan dah a bit slower daripada kita masa usia muda, of course kan. Kalau budak-budak tu kan kita tengok dia berlari 2-3 jam berlari nonstop, kita tak penat ke budak ni kan. Sebab memang masa muda semua orang aktif, lincah semua. Tapi SPH memang kita kena, memang pergerakan kita lebih slow. Tapi pergerakan slow tu tak bermaksud kita kena stop terus. Okay? Kita kena teruskan bergerak. Buat light, yang penting consistent supaya sebab kalau kita terus stop, lama-lama badan kita akan jadi jam. Lama-lama kita akan jadi bangun, makan, betul, duduk, tidur, bangun, tidur. Okay, tak boleh macam tu. Sedangkan orang yang bedridden pun kita kena selalu massage dia kan. Kita kena selalu gerak-gerakkan jari dia, gerak-gerakkan tangan dia. Apatah lagi yang kita masih boleh berjalan ni, pergilah jalan depan rumah, belakang rumah. Pergi kat pokok, cakap-cakap dengan pokok. Selalu orang cakap-cakap dengan pokok. Sebenarnya bukan bercakap dengan pokok. Kita nak bernafas lah dekat pokok tu. Barulah kita rasa segar. Okay?
kita bukan nak suruh orang dah berusia buat benda-benda yang di luar kemampuan lah. Right. Selain daripada itu ialah tips yang ketiga. Tips yang keempat ialah protect yourself from the sun. Jangan berjemur sangat. Kalau keluar tu pakai sunscreen. Kan kita pernah mention dalam masa penggunaan sunscreen kita kenapa sangat-sangat penting untuk pakai sunscreen. Sebab boleh juga mengelakkan kena kanser kulit. Kanser kulit bermula daripada tahi lalat. Okay, lama-lama tahi lalat tu boleh membesar dan boleh jadi cancerous lah. Okay, tak semua tahi lalat tu kanser. Yang terkejut pula tengok kulit ada banyak tahi lalat kan. Maksudnya kanser tu boleh bermula daripada tahi lalat saja. Dia macam tahi lalat je mula-mula tu, lama-lama dia boleh membesar dan jadi cancerous. Okay, dan ada yang macam teruk kat muka dan sebagainya. So jangan terlalu expose kulit kita tanpa sunscreen protection dekat matahari sebab dia boleh sinaran UV tu boleh menyebabkan kanser. Poin yang keempat ialah kat sini ni artikel daripada mayoclinic.org. So dia kata get vaccinated. Get vaccinated ni sebab dia kata protection against viral infections. Okay, dan kita tahu kita membina immune system kita dari dalam. Okay, kita membina immune system kita dari dalam dengan pengambilan linzi. Kalau orang nak ambil vaksin, boleh go ahead. Okay, tapi kalau orang tu tak nak ambil vaksin, dia mestilah tahu apakah kaedah alternatif. Tak boleh bulat-bulat tolak vaksin tapi tak nak cari kaedah alternatif yang lain untuk protect diri sendiri. Sebab sekarang memang virus banyak-banyak macam-macam virus yang melibatkan. So salah satu ikhtiar kita ialah untuk memantapkan kita immune system lah. Okay, so sekarang ada banyak kaedah lain. Contohnya makan linzi pun boleh bantu untuk mantapkan immune system kita melawan apa-apa virus. Okay, seterusnya ialah avoid risky behaviour. Ni ada kata 7 tips untuk prevent cancer. Okay, avoid risky behaviour. Risky behaviour ni macam share needles dan sebagainya lah. InsyaAllah kita tak buat lah benda ni ya. Okay, dan poin ketujuh ialah get ready. Regular medical care. Maksudnya kita perlu jaga kesihatan kita. Kita perlu observe kesihatan badan kita. Jangan selalu kan kita buat medical check up setiap tahun ke ataupun sebenarnya sangat-sangat mudah untuk check lah. Sekarang ni kita dah belajar beberapa info-info yang mudah untuk kita check diri sendiri. Contohnya kalau kita pagi-pagi rasa tangan kebas-kebas, jari kebas-kebas, sakit-sakit, itu dah tanda peredaran darah kita dah ada gangguan sikit. So apa yang kita kena buat ialah kita perlu kurangkan makanan yang berlemak dan kolesterol, aktif bersenam lebih sikit, check kita punya heart rate, beat rate dan sebagainya. Paling mudah ialah cek pembuangan kita hari-hari. Apa yang kita makan tu kita buang ke tak hari-hari. Itu cara-cara mudah untuk kita nak buat self-medical check-up lah. Okay, kalau kita memang sendiri boleh cek, kalau seminggu tak membuang, something wrong ni kan. Makanlah sayur lebih, buah lebih, minum air banyak, exercise dan sebagainya. InsyaAllah lepas tu memang lancar lah segalanya. Sebab kita kadang-kadang kalau kita sibuk sangat, kadang kita lupa juga kan. Tapi kita kena, kalau rajin kalah kalau memang ada masa minggu ni berapa kali membuang. Kalau macam sekali je, tak boleh ni. Kena punca ataupun itu adalah cara kita nak membentuk penyakit sebenarnya. Kalau kita abaikan je, kalau kita rasa sakit kepala, makan Panadol. Sakit kepala, makan Panadol kan. Sebenarnya sakit kepala tu dah, badan kita dah start bagi tahu kita something untuk kita rehat ke, sebab kita kurang membuang ke, kita kurang minum air ke. Tapi kalau kita abaikan sahaja signal-signal tu dengan hanya makan ubat, makan painkiller, itulah yang menjadi kelamaan dah jadi kronik. So bila dah jadi kronik, untuk kita nak patah balik dalam catatan Dr. Bernie Johnson ni, dia ambil masa, insyaAllah boleh, tapi ambil masa dan juga path dia tu mungkin tak semua daripada kita. So ada apa-apa soalan tak setakat ni, atau ada apa-apa nak tambah tentang kanser yang kita cakap hari ni? Faham ke macam mana kanser terjadi? Sebab antara soalan-soalan yang saya terima baru-baru ni ialah macam mana dia boleh dapat kanser selama ni tak pernah sakit apa, kan?
tak pernah makan ubat, tak pernah sakit, tiba-tiba tahu-tahu dah kanser. So itulah macam yang cakap tadi, ulang balik, sel kanser ni sebenarnya berasal daripada badan kita yang bermula daripada immune system kita yang tak dapat detect. Sel kanser tu adalah satu sel yang cacat, lama-lama dia membiak. Okay? Okay, ada apa-apa nak tambah lagi? Kalau tak ada, diam tu tanda setuju ke korang tak jelas saya dengar cakap ni. Apa konten okay, boleh. Yang biasakan kemo ni memang mana-mana doktor yang dah sahkan patient tu kanser, dia akan memang recommend kemo lah. Tapi kalau tadi yang saya cakap tu, maknanya kemo tu maknanya boleh diteruskan, tapi of course kena tambah dengan ikhtiar dengan linzi jugalah. Tak boleh kalau macam setengah orang kan dia langsung tak nak kemo sebab side effectnya terlalu teruk. Dia hanya bergantung pada contohnya lah dengan cara makan linzi ke lain. Boleh ke mana satu tu? Okay, soalan yang bagus. Sebenarnya sebelum ni ialah kalau kita doktor kata kena buat kemo, adakah kita perlu buat kemo juga sambil makan linzi ataupun boleh ke kita nak tak nak buat kemo terus kan? Itu soalan dia. So memang based on kita punya previous testimony pun sebenarnya dan juga based on dalam buku hijau, siapa ada buku hijau Ganoderma tu ada satu topik pasal kanser, memang boleh dan ada kes-kes yang tak buat kemo langsung walaupun doktor suggest tak buat kemo langsung dan 100% makan linzi dan produk dengan syaratnya ialah dos tu kena cukup, kena banyak dan juga kena ubah lifestyle, kena jaga pemakanan. Okay, in order to jadi efektif sebab sel kanser ni masih aktif, dia boleh merebak. So satu fungsi linzi nak stopkan sel kanser daripada merebak. Lagi satu adalah fungsi linzi untuk nak protect healthy cells, okay, dan at the same time nak singkirkanlah sel kanser tu keluar daripada badan. So banyak kerja sebenarnya linzi nak buat. Dosage kena banyak sangat. Okay, kalau kita pernah dengar dulu linzi sahaja untuk kanser tanpa buat kemoterapi sampai berkotak-kotak wakil itulah sehari kan. Tapi memang kos rawatan dia sebenarnya lebih kurang je dengan kos rawatan kemoterapi pun memang mahal kalau kita dah kata kanser kan. Tapi itulah kena makan linzi high dose dan juga jaga pemakanan, jaga lifestyle is a must, mesti. Tapi untuk orang yang in some cases kadang-kadang memang kanser dia dah stage yang sangat-sangat tinggi. Okay, stage 4, stage 5 yang memang bahaya keadaan dia dan kalau dia tak nak makan linzi dengan dos yang betul pun bahaya juga dengan dia. Bahaya sangat kalau dia nak makan linzi saja tak nak buat kemo tapi linzi tu dos yang sikit. So kita tak sarankan kalau macam tu. So biasanya kita tak akan advise patient untuk jangan ikut cakap doktor. Okay, semuanya terpulang pada patient. Macam tadi yang Tasha kata, ada orang yang dia kata dia memang tak nak buat kemo sebab tak nak melalui side effects tu. So boleh tak makan linzi saja? Of course boleh, tapi dos kena betul. Tapi for some people kalau dia kata dia nak juga ikut cakap doktor tapi dia tergalakkan dan juga banyak cases even kita punya leader pun kata in most cases lebih baik untuk pesakit tu, untuk kanser tu tersebut memang sangat-sangat baik untuk buat kemo sekali dengan makan linzi. Sebab itulah yang kemo tu akan cepat-cepat matikan sel kanser tu dan linzi tu akan protect sel-sel sihat supaya dia tak sakit sangatlah orang yang melalui rawatan tu. Okay, so jawapan dia boleh sebenarnya kalau tak nak buat kemo langsung. Tengok keadaan. Sama juga macam ada some cases yang kronik sangat sampai doktor kata perlu buat surgery. Perlu sangat-sangat buat surgery. Terpulang pada pesakit tu, kalau dia kata memang dia trust doktor tu perlu buat surgery, teruskan buat surgery. Kita pun tak nak potong cakap doktor kan. Tapi at the same time, perlu juga makan linzi dan produk lain sebab surgery pun dia ada lagi banyak cerita lain sebab surgery tu dia dah potong sel-sel tu kita banyak kan, so kita perlu makan produk untuk nak repair
surgery punya luka-luka surgery tu satu, and then nak kembali sihat, nak pulihkan balik penyakit asal tu pun satu benda juga. Okay, so lepas surgery pun ada recovery period satu. Dan juga selalu orang ingat kalau surgery ke kemo ke dan sebagainya kan, nak buat kemo dulu lah, nak buat surgery dulu baru makan produk. Itu adalah sangat-sangat tidak digalakkan lah. Sebaik-baiknya makan terus produk. Sebelum surgery, sebelum kemo, makan terus produk untuk pastikan badan kita berada dalam keadaan yang baik. Sebab in most cases kalau kita nak buat surgery pun doktor akan check you punya blood pressure okey ke, you demam ke. Kalau you sakit, you tak boleh buat surgery juga. Betul tak? Okay, kalau kita sakit pun kita tak boleh buat surgery. Dan juga bila kita makan produk ni sebelum surgery atau sebelum apa perawatan ialah untuk mantapkan keadaan badan kita dulu sebelum nak menerima apa-apa rawatan yang invasif. Rawatan invasif tu macam surgery ataupun kemo tu pun kita mencederakan badan kita kan. So kita protect dulu badan kita sebelum kita terima apa-apa rawatan yang macam tu. So harap menjawab soalan. Menjawab tak soalan? Okay, ada apa-apa soalan lain tak? Dekat sini I highlightkan dekat dalam charter Dr. Bernard Jensen ni dia kata we don't catch diseases, we create them by breaking down the natural defenses. Maksudnya penyakit kita adalah disebabkan oleh apa yang kita makan, apa yang kita amalkan selama ni yang meruntuhkan kita punya sistem pertahanan, dan kaedah alternatif yang Dr. Bernard Jensen cadangkan. Dr. Bernard Jensen dia bukan makan linzi dia cuma nutritionist. Dia mengamalkan pemakanan sihat. Dan juga Dr. Bernard Jensen kata rawatan yang terbaik ialah yang non-invasive, non-toxic dan holistically healing lah. Okay, maksudnya secara menyeluruh. Kita bukan fokus pada satu area saja tapi secara menyeluruh. Sebab tu kalau orang ada kanser dekat mana-mana bahagian pun kita still advise benda yang sama sebab hujung pangkalnya dia punya masalah adalah dekat sistem pertahanan. Okay, so kalau sistem pertahanan dah okey, insya-Allah tak ada masalah kat mana-mana area pun. Okay, so kalau tak ada apa lagi soalan, tak ada apa lagi nak tambah, kita boleh tamatkan sesi hari ni. Jom kita ambil gambar sikit, boleh tak? Puan boleh ke kita? Okay, so kalau boleh kita ambil gambar untuk sesi hari ni. Okay, ready semua? 1, 2. Okay, thank you very much. Terima kasih semua yang hadir hari ini. Minta maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi sekali hari Isnin nanti. Okay, nanti akan sharekan link seterusnya. Thank you, bye. Assalamualaikum. Terima kasih Ayah. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ya, insyaAllah. Okay, thank you.